Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Tahir al-Amin wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nidda wa la budda wa la zawjata wa la walada lahu wa la ayna wa la jihata lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya Allah taala masih lagi memberikan kita kesehatan yang baik. Allah taala memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak yang tidak terhitung banyaknya. Sekalipun kita berbuat dosa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi berikan kita nyawa, memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi kita semua akan masuk ke bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang Islam, iaitu bulan Ramadan. Maka ulama pada zaman dahulu, ulama salafus salih, apabila mereka hampir masuk Ramadan, mereka akan memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan qiyamul lail, memperbanyakkan membuat amal-amal yang saleh, supaya apabila mereka masuk bulan Ramadan, mereka sudah terbiasa dengan memperbanyakkan amal yang saleh. Adapun kita kadang-kadang kalau kita sekarang kita malas-malas, kita kata nantilah bulan puasa nanti aku akan mulai setiap malam, aku akan meningkatkan amal yang saleh. Jadi bila kita kata begitu, berarti kita akan bersemangat pada minggu pertama sahaja Ramadan. Minggu kedua kita sudah mula letih sebab badan kita tak biasa. Nah, dasar kita ni, kita tak warming up awal untuk kita meningkatkan amal yang saleh. Maka kita gedutkan dasar kita dengan tiba-tiba amal yang banyak. Sebab tu kadang-kadang ramai orang, mereka bila masuk ke masjid pada minggu pertama penuh masjid kita. Bila masuk minggu kedua, minggu ketiga sudah mula kurang. Sebab kita tak biasa kadang-kadang untuk meningkatkan amal yang saleh. Jadi sebab tu kita kena sentiasa beramal saleh, mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang sangat banyak, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sesiapa yang ada harta, maka ulama salafus salih dahulu mereka akan keluarkan zakat harta. Bagi sesiapa yang wajib ke atasnya zakat harta, bukan zakat fitrah, zakat fitrah pada Ramadan. Zakat harta seperti dia ada emas, perak dan juga selainnya, maka orang pada zaman dahulu mereka akan keluarkan zakat harta pada akhir-akhir Syaban. Supaya apa? Supaya mereka mengagihkan, keluarkan zakat dan memberikannya kepada asnaf-asnaf, supaya asnaf-asnaf mempersiapkan diri mereka untuk masuk Ramadan, untuk berbelanja dengan membeli makanan berbuka dan juga sebagainya. Jadi malam ini insyaAllah bersempena kita hampir sangat kita nak masuk Ramadan. Elok kalau kita sama-sama ulang kaji. Daripada kita sama juga, daripada kita sama kita belajar pada setiap bulan, iaitu kitab Salamat Taufik, dan kita terus mempat pada bab puasa. Penting supaya apa? Supaya kita semua tak tergolong di kalangan golongan yang Rasulullah kata, rubba qa'imin laisa lahu min siyam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Baginda berkata, betapa ramai orang yang mana mereka berpuasa, laisa lahu min siyamih, mereka langsung tidak mendapat sebarang pahala puasa,
illa al-ju' wal 'atash, melainkan mereka hanya mendapat lapar dahaga sahaja. Sebab mereka banyak puasa tapi mereka jahil. Mereka berpuasa tapi amal mereka tidak didasari dengan ilmu. Nabi kata lagi, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Baginda berkata sallallahu alaihi wasallam, betapa ramai juga orang yang bangun malam, mereka membuat qiyamul lail, yang mana mereka langsung tidak mendapat sebarang pahala qiyamul lail, melainkan mereka hanya mendapat letih berjaga malam. Sebab mereka bila bangun malam qiyamul lail, kadang-kadang mereka membuat amal tanpa ilmu. Bila kita tak ada ilmu, kita tak boleh jamin adakah qiyamul lail yang aku buat dengan sah ke tak sah. Adakah puasa yang aku buat dengan sah ke tak sah? Sebab itu orang yang ada ilmu agama, seseorang yang ada ilmu agama, dia boleh jamin adakah salat maghrib tadi aku buat dengan sah ke tidak sah. Betapa ramai kawan yang saya lihat kadang-kadang di RNR, kita lihat orang bermusafir, bila mereka solat kadang-kadang kita nampak pom-pom terbuka, dia sangka sah, padahal tidak sah solatnya. Jadi kalau dia baru sedar hari ini, yang mana dia pernah buat pada ketika itu, dia kena qada balik. Walaupun dia kata aku tak pernah belajar, bukan semua jahil dimaafkan. Jahil dimaafkan pada dua keadaan. Satu, dia baru masuk Islam, dia tak pernah mengaji ilmu agama. Yang kedua, dia tinggal jauh dengan ulama. Ada pun kita yang tinggal di sekeliling surau, sekeliling masjid, maka salah diri kita sendiri tak nak pergi mengaji ilmu agama, sedangkan Rasulullah menyuruh kita, wajib kita pergi mempelajari ilmu agama yang fardu ain. Dia kata dekat sini, wajib kita puasa Ramadan bagi setiap orang mukallaf. Okey, bila kita kata mukallaf, maknanya apa? Orang Islam yang baligh dan juga berakal. Jadi orang Islam wajib ke atas mereka berpuasa. Bukan maksudnya orang yang kafir mereka tidak dipersoalkan tentang puasa, tidak. Kita kena ingat, orang kafir mereka walaupun mereka tak sah puasa, pada hari kiamat kelak mereka akan dipersoalkan kenapa tak masuk Islam untuk puasa. Ini kita kena faham. Orang kafir tuan-tuan, kalau mereka tak masuk Islam untuk puasa, ataupun kalau mereka minum arak, setiap kali mereka minum arak, setiap kali mereka buat dosa, bertambahlah lagi azab mereka pada hari kiamat. Ini saya nak sebut benda ni sebab hari itu saya dah dengar ada sebagian penceramah apa dia kata arak halal bagi orang kafir. Auzubillah. Bagi dia kata arak haram bagi orang Islam, halal bagi orang kafir. Perkataan ini sangat bahaya. Semua orang Islam tahu arak itu haram, walaupun kepada orang kafir. Orang kafir kalau minum arak, bertambah lagi azab mereka pada hari kiamat kelak. Tak boleh kita kata begitu. Sedangkan arak itu hukumnya haram, sama ada kata orang Islam atau orang kafir. Jadi kita wajib puasa Ramadan apabila berlaku kepada kita salah satu daripada dua perkara ni. Apa dia? Pertama, kalau sudah sempurna 30 Syaban. Kalau hari ni 30 Syaban, maka esok confirm 1 Ramadan, sebab bulan Islam sama ada 30 ataupun 29, takkan jadi 31, takkan jadi 28. Kalau kita sudah sempurna 30 Syaban, maka esok confirm semestinya puasa. Ataupun kita nampak anak bulan pada 29 Syaban malamnya. Seseorang yang lelaki, bukan perempuan yang melihat anak bulan mesti lelaki, untuk tabik penyaksiannya. Dia melihat anak bulan pada 29 Syaban malamnya. Maka bila siapa dekat sini tak pernah mencerah bulan, elok sunat bagi dia, sunat seumur hidup sekali untuk pergi mencerah bulan. Sebab kita mencerah bulan ni bukan wajib setiap orang, tapi fardu kifayah. Kalau semua orang Islam tak buat, maka berdosa semua orang Islam dekat Malaysia. Sebab tu mufti kita arahkan tempat mencerah bulan di sana, di sini kan. Maka kita kalau seumur hidup kita tak pernah pergi mencerah bulan, pergilah sekali seumur hidup untuk mendapatkan pahala yang besar. Kita tunggu dekat tempat mencerah bulan, tempat terbenam matahari, tunggu selepas terbenam, tunggu 5 minit, 10 minit. Kalau kita nampak ada anak bulan nipis berbentuk Allah ataupun Allah terbalik,
maka esok bukan 30. Esok adalah 1 Ramadan terus. Nampak? Bulan Islam sama ada 30 atau 29. Kalau ada orang kata, kenapa nak pergi menjelang bulan? Bukankah sekarang zaman sudah moden? Bukankah sekarang kita ada ahli astronomi, ahli falak, ramai? Bukankah mereka boleh kira-kira sahaja? Tidak boleh. Ini sebabkan 4 mazhab nak puasa Ramadan tidak boleh hanya buat kira-kira kalender, tidak boleh. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawma." Baginda berkata sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian puasa sekiranya kalian nampak anak bulan, dan hendaklah kalian raya jika kalian nampak anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum, kalau kalian tak nampak anak bulan, maka hendaklah kalian sempurnakan esok hari adalah hari ke-30, bukan 1 Ramadan. Okey. Dan tuan-tuan, sekarang kita dengar pula apakah hal keadaan manusia yang mana Allah bagi mereka kelonggaran. Siapakah manusia yang bagi mereka boleh mereka tak puasa Ramadan dan tak berdosa langsung? Pertama, kalau orang tu bermusafir, dengan permusafiran yang boleh kita pendekkan solat, qasarkan solat. Solat 4 rakaat boleh kita pendekkan kepada 2 rakaat. Sebelum saya lupa, sambungan hadis tadi, Nabi kata asy-syahru hakadha wa hakadha. Nabi suruh kita menjarak bulan. Sebab apa? Sebab Nabi kata asy-syahru hakadha wa hakadha. Sebab 1 bulan itu sama ada 30 atau 29. Maka tak boleh kita pergi kira-kira. Macam ada kes di Indonesia pun, mereka kira-kira sahaja. Itu tidak boleh, tidak sah. Mesti kena menjarak bulan. Jadi pertama sekali, golongan yang boleh untuk tak puasa Ramadan, pertama sekali orang yang bermusafir. Mesti permusafiran yang boleh jama' qasar salat, iaitu 2 marhalah. Kenapa disebut 2? Sebab zaman dahulu mereka hanya bermusafir naik unta, naik kuda, naik kedai. Jadi mereka akan bermusafir pada waktu siang sahaja, dan waktu malam mereka akan beramal ibadah. Maka marhalah pertama siang, malam dia mereka beramal ibadah. Siang esoknya marhalah kedua, 2 marhalah. So 2 hari. So 2 hari ini bersamaan dengan ulama dah bagi penerangan 2 marhalah lebih kurang ada 3 pendapat. Berapa kan? Ada 3 pendapat, ketiga-tiga ini daripada mazhab Syafi'i. Kilometer yang paling tinggi, yang paling afdal untuk kita ikut adalah 138 kilometer daripada 2 marhalah. Mana 2 marhalah? Pendapat pertama 138 km. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang biasa kita guna di Malaysia, seperti yang kita dengar boleh 90 km. Yang ketiga ada ke tidak ada? Ketiga-tiga daripada mazhab Syafi'i. Ketiga-tiga ni pun boleh kita amalkan. Yang ketiga lagi sedikit adalah lebih kurang 45 km. Tetapi seeloknya ulama kata kita amalkan yang paling tinggi. Walaupun kaul yang ini boleh diamalkan, tapi kita sewajarnya kita ambil yang pendapat ataupun kilometer yang paling tinggi. Itu yang afdal. Jadi kalau kita bermusafir, permusafiran yang boleh kita makan solat, maka kita boleh tak puasa dengan syarat. Syarat yang kedua tadi kilometer. Syarat yang kedua mesti keluar kawasan sebelum subuh. Bukan keluar rumah, tidak, keluar kawasan. Apakah masuk kawasan di sini? Kawasan di sini berarti kita keluar sempadan rumah. Sekira-kira kalau kita telah melepasi sempadan itu, kita dah tak nampak rumah belah kanan belah kiri sepanjang 150 meter. Kalau kita dekat Shah Alam ni, kan banyak rumah. Kadang-kadang kita tak tahu mana sempadan ataupun mana tempat perpisahan rumah-rumah, kan bersambung-sambung. So kita kena cari lagi. Biasanya selepas tol. Apa dia? Biasanya selepas tol kita takkan biasa, bukan semestinya. Ada juga lepas tol rumah banyak lagi kan. Ada, tapi sebahagian tol seperti tol Karak, tol Kayu Wai itu, bila kita melepasi tol,
kita akan nampak di kanan kiri hutan. Apa? Dan kalau hutan paling minimum 150 meter jaraknya, maka dikira telah keluar kawasan. So kalau dekat Shah Alam ni, kita nampak di manakah tol dekat Shah Alam ni, yang mana kalau kita melepasinya, dah tak ada rumah belah kanan kiri, paling minimum 150 meter. Kalau ada, berarti telah keluar kawasan. So kalau kita keluar kawasan sebelum subuh, maka kita boleh untuk tak puasa pada hari itu. Tetapi kalau kita melepasi border tadi, kesempatan tadi, pemisahan rumah, ataupun selepas tol, kita lepas tol, lepas subuh, maka tidak boleh kita tak puasa, mesti kena puasa. Sebab syarat untuk kita ambil kelonggaran ini, mesti kita melepasi kawasan sebelum subuh. Jadi kalau kita melepasi tol tersebut yang berpisah dengan rumah sebelum subuh, maka boleh bagi kita untuk tak puasa walaupun kita naik flight ke Johor, kita naik flight ke Kelantan, walaupun tak rasa letih pun boleh kita untuk tak puasa. Tetapi yang afdalnya, yang terbaik adalah teruskan berpuasa. Itu yang terbaik. Itu yang bermusafir. Yang kedua, yang ada kelonggaran juga adalah orang yang sakit. Orang yang sakit ini pula ada dua bahagian. Sama ada sakit yang ada harapan sembuh seperti demam, sakit perut, sakit itu, sakit ini, ataupun sakit yang tak ada harapan sembuh. Seperti apa? Sakit yang tak ada harapan sembuh seperti orang tua yang sakit, yang sudah stroke atas katil terlantar. Okey. Jadi kalau orang tu sakit dan sakit itu ada harapan sembuh seperti sakit perut, sakit apa demam, maka boleh bagi dia untuk tak puasa kalau tak tahan, dan dia tak berdosa langsung kalau tak puasa. Dia kena qada sahaja bila-bila masa sebelum tiba puasa tahun depan. Kalau masuk tahun depan puasa tak qada lagi, maka yang berganda adalah bilangan fidyah. Adapun qada kekal satu. Kalau 5 tahun tak qada juga, dah berlalu 5 tahun Ramadan, tak qada juga yang dulu, maka yang berganda apa dia? Yang berganda hanya fidyah sahaja. Apa dia fidyahnya? Iaitu diambil satu cumpak tangan, tadahan tangan sebegini, dan dilebihkan sedikit, sebab mesti tangan orang Arab yang sederhana besar, dan diberikan kepada orang miskin ataupun asnaf. Jadi itu sakit yang ada harapan sembuh. Dan sakit yang tak ada harapan sembuh seperti orang tua yang sudah stroke, ataupun orang yang tak ada harapan sembuh. Doktor kata ini sakit ini memang dia akan terlantar terus, tak akan ada harapan sembuh. Jadi orang yang tak ada harapan sembuh, dia tak ada harapan nak qada, maka apa dia kena buat? Dia tak perlu puasa, dan dia kena keluarkan fidyah setiap hari. Setiap hari kena buat. Apa fidyahnya? 1 cumpak juga beras, makanan asasi diberi kepada asnaf. Benda ni dia kena buat setiap hari. Kalau dia kata tak apalah, aku nak gabungkan semua 30, tidak boleh. Kena buat setiap hari di hari yang dia tak puasa. Apa? Itu orang yang sakit. Dan seterusnya, siapa lagi yang ada kelonggaran? Orang yang hamil dan juga menyusukan anak. Perempuan yang hamil dan juga menyusukan anak, kalau dia tak mampu puasa dan dia hendak berbuka, maka boleh bagi mereka berdua, dan mereka tak berdosa langsung, cuma mereka kena qada sahaja. Bukan itu sahaja, ada perincian. Kalau perempuan hamil ataupun menyusukan anak, ya, mereka ada kelonggaran, mereka boleh tak puasa kalau tak tahan. Cuma kalau perempuan, dua jenis perempuan tadi, hamil dan juga menyusukan anak, dia tak puasa sebab apa? Sebab dia risaukan tentang kesihatan diri. Contoh dia kata, ini kalau aku puasa ni, dia katalah perempuan tu kata, kalau aku puasa ni aku mengandung, aku menyusukan anak. Kalau aku puasa juga, mungkin aku akan sakit, ataupun mungkin aku akan pengsan. Maka disebabkan dia risau tentang dirinya sahaja, maka kena qada sahaja. Adapun kalau dia tak risau tentang dirinya, tapi dia risau tentang anak sahaja. Contoh dia kata, kalau aku puasa ni, aku risau tentang kesihatan anakku. Anak aku mungkin akan kurang susu, Ataupun dia kata, anak dekat perut ni mungkin akan menendang-nendang,
Aku okey, cuma anak ni. Jadi tentang anak, maka disebabkan jadi tentang orang lain anak, maka dia kena qada dan juga kena bayar fidyah. Dua-dua sekali kena. Sebab dia bukan risau tentang dirinya, bahkan risau tentang anak. Yang ketiga, kalau dia risau dua-dua, dia risau dirinya dan juga dia risau tentang anak, maka kena qada sahaja. So, bila yang dia kena qada dan fidyah, kalau dia risau tentang anak sahaja, barulah kena dua-dua qada dan juga fidyah. Dan seterusnya tuan-tuan, sekarang kita lihat apakah kewajiban kita untuk berpuasa. Pertama sekali dia kata yajibut tabiyyid, hendaklah kita menjatuhkan niat pada waktu malam, pada setiap malam Ramadan, berniat dengan hati sebelum walaupun sebelum berbuka. Yang penting dah azan. Contoh dah azan maghrib, Allahu Akbar. Lepas tu dia rokok dulu. Biasa sekarang kita kan dia rokok dulu, dia tak buka dengan nasi, dia buka dengan rokok. Lepas dia rokok, dia terus niat puasa untuk esok. Sah ke tidak? Sah. Sebab yang penting telah azan masuk waktu malam. Jadi mesti jatuhkan niat pada setiap malam dan hati-hati. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh niat terus 30. Itu bukan Syafi'i, itu mazhab Maliki. Kenapa mazhab Syafi'i? Kenapa Imam Syafi'i kata wajib kena niat terus wajib kena niat setiap malam Ramadan? Sebab Imam Syafi'i kata puasa ni dia adalah ibadah yang putus-putus. Iaitu ibadah yang diputuskan dengan makan. Maka ia sama seperti solat. Solat pun adalah ibadah yang putus-putus diputuskan dengan salam. Seperti mana kita nak solat maghrib kena niat, solat isyak kena niat, solat subuh kena niat, sebab diputuskan dengan salam. Sama juga dengan puasa, setiap hari kena niat, sebab puasa pun diputuskan dengan makan. Ibadah yang putus-putus. Tak boleh terus niat 30 dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh. Dan saya dah sebut yang Maliki boleh 30. Sebelum tu, ada pun orang yang tidak berniat pada waktu malam, esoknya tak dikira puasa. Tak dikira puasa bukan bererti dia bebas makan minum, tidak. Ni ramai kita jumpa tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni budak-budak muda, dia makan secara Ramadan. Bila kita tanya dia kenapa tak puasa, dia kata saya lupa niat. Yang lupa niat tak boleh makan minum. Ya memang tak berdosa pun sebab terlupa niat. Tapi pada siang Ramadan tak boleh makan, tak boleh minum, dia kena hormat siang Ramadan. Okey. Jadi dia kena qada selepas itu. Qada sebelum qada habis Ramadan dan sebelum tiba puasa Ramadan. Adapun kalau puasa sunat, betul kalau kita nak puasa sunat, maka dia kena niat paling kurang sebelum zuhur dengan syarat tak makan minum sebelum itu. Okey. Itu mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Maliki boleh kita niat terus 30. Tapi ada syarat-syaratnya. Nampak tak? Nak beramal dengan mazhab Maliki untuk niat terus 30 boleh, kita boleh amalkan, tetapi kena penuhi syarat-syaratnya. Antaranya apa syaratnya? Untuk kita niat terus 30, mesti niat itu dijatuhkan pada satu malam satu Ramadan. Sebab apa? Sebab bila kita niat 30, kita kena sebut sama ada sebulan penuh ataupun 30 hari. Nampak? So kalau kita dah 5 Ramadan, 4 Ramadan baru nak niat Maliki 30, maka tak cukup 30. Sebab tu nak ikut mazhab Maliki, niat terus 30, syaratnya apa dia? Yang pertama, dia mesti niat pada malam pertama Ramadan. Kalau terlupa, maka esok tak boleh dah niat 30 sebab dah kurang 30. Itu pertama. Yang kedua, barang siapa yang telah niat 30, tiba-tiba di pertengahan Ramadan dia terbatal,
maka hari seterusnya hendaklah dia niat untuk setiap hari. Sebab dah tak cukup 30, ya. Yang ketiga, untuk niat 30 ni ada syarat yang ketiga. Apa dia? Bagi perempuan yang yakin akan keluar haid. Saya ulang balik, perempuan yang yakin akan keluar haid. Dia kata, aku yakin bulan puasa ni confirm aku akan keluar haid, dia kata. Maka bila confirm akan keluar haid, berarti confirm yakin tak akan cukup 30. Maka disebut dalam kitab Syarah Sulam Al-Tafiq, dia kata tidak boleh perempuan yang yakin akan keluar haid, maka tak boleh dia niat terus 30. Sebab dia yakin tak cukup 30, maka hendaklah dia niat ikut mazhab Syafi'i. Jadi kita ni yang paling afdal buat macam mana? Kita niat dua-dua. Kita niat dalam mazhab Syafi'i, kita pun niat dalam mazhab Maliki. Sebab kalau kita terlupa niat Syafi'i, maka niat Maliki kita akan backup kita. Okey? Dan juga tuan-tuan, mestilah menahan diri daripada pertama sekali jima', bersetubuh. Barang siapa bersetubuh pada setiap Ramadan dengan isterinya, ataupun dengan bukan isteri, ataupun dengan haiwan, nampak? Walaupun dengan binatang, maka tiga benda dia kena berdosa besar. Berdosa besar sebab dia sengaja batalkan puasa tanpa sebarang keuzuran, dia sengaja batalkan dengan jima'. Yang kedua, dia kena qada' serta-merta pada 2 Syawal, tak boleh tunda. Siapa tunda maka berdosa lagi. Yang ketiga, dia kena bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya sama seperti kafarah zihar. Suami membuat zihar kepada isteri. Apa kafarahnya? Pertama, denda kafarahnya dia kena bebaskan hamba. Kalau tak jumpa hamba dekat Malaysia ni, dekat luar negara tak jumpa hamba, apa dia kena buat? Dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh ada gap. Contoh, kalau dah puasa sebulan, tiba-tiba batal, maka kena ulang balik. Mesti 2 bulan berturut-turut. Ini denda bagi orang yang jima' pada siang Ramadan tanpa sebarang keuzuran. Kalau berpuasa 2 bulan berturut-turut pun tak mampu, maka hendaklah dipindah yang ketiga, iaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 cupak makanan asasi, iaitu beras. Dan ni 3 denda ni tak boleh pilih tau. Jangan kata tak apalah, aku tak nak puasa terus ambil yang ketiga. Tak boleh, kena cuba step by step. Cari hamba, tak jumpa hamba, kena puasa, tes puasa dahulu. Dan tes puasa tak mampu juga, maka baru pindah yang ketiga. Okey? Iaitu beri makan kepada 60 orang miskin. Dan itu pun dia kena buat begitu kalau dia tu di kalangan orang yang jahil. Yang dia bukan jahil lah. Kalau dia jahil, saya ulang balik. Tadi berdosa besar, batal puasa dia berdosa besar, dia kena qada' serta-merta 2 Syawal, dan yang ketiga kena bayar kafarah. Ini kena kalau dibuat dengan sengaja. Dia tahu haram, dia pergi jima' juga, maka 3 benda tadi dia kena buat. Adapun kalau jahil, jahil bukan sebarang jahil. Jahil ni maknanya apa? Dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, dia tak pernah belajar pun. Kalau tak pernah belajar pun, Islam mengharamkan jima' pada siang Ramadan, tak tahu pun. Ataupun dia tinggal di tengah-tengah hutan, tak ada orang ajar dia, tak tahu pun hukum siang Ramadan tidak boleh berjima', maka di sini dimaafkan. Ada pun orang yang tinggal di Semenanjung ni, yang ada TV, ada radio, ada internet, maka kalau dia kata jahil, tak diterima. Sebab salah diri sendiri, tak nak mengaji, tak nak pergi mengaji dengan ustaz-ustaz. Okay? Dan seterusnya adalah yang kafarah tadi. Apa kafarah? Saya ulang balik. Itu kalau dibuat dengan sengaja, apa dia kena? Dosa besar, dia jima' siang Ramadan.
dosa besar, dan dia kena qada serta-merta pada 2 Syawal dan kena bayar kafarah. Bayar kafarah ni hanya untuk orang lelaki sahaja. Orang yang lelaki yang berjima' sahaja. Ada perempuan isterinya tak perlu bayar kafarah. Kenapa? Sebab apakah jima'? Jima' berarti memasukkan zakar ke dalam faraj. So siapa yang masukkan? Lelaki, bukan perempuan. Perempuan batal juga, cuma dia bukan batalkan dengan jima', bahkan dibatalkan dengan memasukkan sesuatu pada rongga terbuka, iaitu farajnya. Okey. Dan seterusnya, perkara yang batalkan puasa juga adalah seseorang itu dia beronani, mengeluarkan air mani dengan selain jima', seperti dia menggunakan tangan, maka batallah puasanya. Dan dengan tangan diri sendiri ataupun tangan istrinya, ataupun keluar mani disebabkan dia berjumpa dengan istrinya, ataupun memeluk istrinya tanpa sebarang baju, tanpa surat benang. Dia peluk, dia sengaja, dia peluk dalam keadaan yang tanpa surat benang, maka keluar mani, maka di sini batal puasanya. Tapi kalau dia peluk istrinya, pakai baju, ada perincian. Kalau memang berniat nak keluarkan air mani, maka batal. Kalau tak ada niat langsung yang untuk keluarkan air mani, maka tidak batal. Okey. Dan seterusnya adalah dia muntah dengan sengaja. Contohnya dia masukkan jari ke anak tekak. Masukkan jari ke anak tekak, maka barang siapa buat demikian, maka batallah puasanya. Jika dia tahu hukum. Dia dah tahu dah tak boleh, haram, dia pergi buat juga, dia buat dengan sengaja, maka batal. Kalaupun termuntah, kalau termuntah tuan-tuan, termuntah tidak batal, melainkan kalau dia telan sedikit apa yang dimuntahkan tadi. Berbeza pula kalau keluar hingus. Hingus tuan-tuan, hati-hati. Kalau orang kita di siang Ramadan ada hingus, dalam mazhab Syafi'i, hingus kalau meleleh sampai ke tempat ni, zohir hidung lempik ni, dia pergi sedut balik, dalam mazhab Syafi'i batal puasa, dalam mazhab Hanafi tidak batal. Sama seperti kahak. Kahak pada siang Ramadan, kalau dia kuatkan kahak sampai ke lidah, melepasi makhraj ha, lepas tu dia pergi telan balik, dalam mazhab Syafi'i batal puasa, dalam mazhab Hanafi tidak batal puasa. Jadi kita entahlah, kalau selagi mana boleh ikut Syafi'i, kita ikut Syafi'i. Jadi kalau kita memang sakit, asal semua je, maka boleh kita ikut mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Bagi mereka kahak dan juga hingus tidak batal. Dan juga menahan diri daripada murtad. Barang siapa yang murtad pada siang Ramadan, walaupun dia masuk Islam balik dengan mengucap 2 kalimah syahadah, maka baki hari untuk sampai ke maghrib tak dikira puasa. Contoh, pukul 8 pagi dia murtad. Kenapa dia murtad? Sebab dia ejek Ramadan. Nampak? Ulama kata ejek Ramadan pun boleh murtad. Contoh, dia hina Ramadan. Contoh, dia kata Ramadan ni bulan keji, auzubillah. Dia hina Ramadan ataupun dia hina Allah, hina malaikat, maka hukum murtad. Jadi barang siapa yang murtad pada siang Ramadan, walaupun dia masuk Islam balik selepas sejam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, maka baki hari sampai ke maghrib tak ada kira puasa dan tak boleh makan minum, kena hormat siang Ramadan dan kena qada serta merta pada 2 Syawal. Kadang-kadang ada orang tanya, macam mana kita nak bezakan kena qada segera ke ataupun qada boleh tunda? Senang sahaja. Kalau seseorang tu batalkan puasa dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran, sengaja dibatalkan, maka kena qada serta merta pada 2 Syawal. Adapun kalau dia tak puasa Ramadan sebab ada keuzuran, seperti apa? Seperti dia musafir, hamil, menyusukan anak, sakit, maka sebab ada keuzuran, boleh dia tunda qada sampai sebelum tiba puasa tahun depan. Contoh antara perkara yang boleh murtad,
Seseorang tu dia menghina Allah, menghina Nabi, mengatakan Tuhan tu seperti berhala, berkisih, berarah, bertempat, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Juga tuan-tuan, kena menahan diri daripada masukkan sesuatu benda. Masukkan sesuatu benda pada rongga-rongga terbuka. Apa rongga terbuka? Rongga terbuka ada 4 yang tak ada khilaf: mulut, hidung, kubul, dubur. Ada pun telinga, dalam mazhab Syafi'i telinga ada khilaf daripada mazhab Syafi'i. Yang 4 tadi tak ada khilaf: mulut, hidung, kubul, dubur. Jadi hati-hati. Dubur, siapa yang berak jangan masukkan jari dekat lubang dubur. Kalau masukkan jari maka batallah puasanya, sebab dimasukkan sesuatu pada rongga terbuka. Jadi 4 rongga tadi, kalau dekat mulut dia nak rasa makanan, jangan melepasi makhraj ha. Dia nak rasa kuah gulai untuk berbuka, gulai tempoyak dimasak, nak rasa dah manis belum, rasa di hujung sahaja, lepas tu dibuang, digumuk, maka itu dibolehkan. Jangan melepasi makhraj ha. Okay? Ada pun selain rongga 4 tadi, contoh dimasukkan air, dimasukkan hospital, kena masuk air dekat jari. Walaupun rasa kenyang, maka tidak batal puasanya, sebab ini bukan rongga terbuka. Rongga terbuka hanya 4 tadi sahaja. Dia kata masukkan suatu benda, walaupun benda tu batu ke, tak boleh makan ke apa tu, kalau dimasukkan melepasi makhraj ha, maka batallah puasanya. Dan juga tuan-tuan, apa yang terpisah dengan lidah, kita tak kena atau minum suruh sama sekali ni.
kemarin ada pakcik umur 84 tahun. Dia tanya saya, Ustaz, kata saya kalau nak berak, mesti saya nak kena jolok dekat buntut. Kalau tak baik. Saya kata kalau jolok tu batal lah cik kan. Dia kata kalau tak jolok tak bersih, ada baki sedikit. Saya kata kita sama je kalau kita berak pun. Macam mana kita dah tahu dah habis ke belum? Mesti ada sedikit punya, takkan nak pakcik nak tunggu sampai habis kan? Kan terkeluar usus sebelah. So kalau dia nak jolok juga, dia kata kalau keras tahi akan nak jolok juga. Kalau dia jolok juga, joloklah lepas buka. Kan? Jadi itu dalam ulama kata tak boleh kita masukkan jari dalam lubang tubuh sebab ia adalah organ terbuka. Okey. Okey, dan sikit lagi 5 minit. Dan ada pun tentang penggunaan inhaler. Inhaler ni memang ada isu. Kami di negeri Syam, Mesir, Jordan, Syria, Lebanon, mereka semua sepakat. Dan di KKM pun, Kementerian Kesihatan tahun-tahun, saya kata tahun 2000, memang ada fatwa mengatakan inhaler itu terbatal. Sebab inhaler itu bagi orang asma, bila ditekan akan keluar cahaya. Cuma sekarang ni ada beberapa pandangan yang baru. Maka pandangan ini yang muncul secara contemporary. Jadi kami terutama kami gunakan yang sepakat daripada Syam. Jadi benda-benda begini, kalau kita kata takkanlah Ustaz, ada orang kata takkanlah batal Ustaz, kesian dia kan? Saya kata apa? Saya kata kalau dia terpaksa guna, tak berdosa pun dia. Dia kalau tak guna, mungkin akan lagi asma, lagi mungkin mati. So dia boleh pakai, tak berdosa langsung. Dan dia hanya kotak sahaja, tak berdosa langsung. Nampak? Ini yang disebutkan oleh ulama kami di negeri luar Arab, di Tanah Arab lah. Dan ini disebutkan dalam kitab. Inhaler itu membatalkan puasa. Okay? Dan juga tuan-tuan, dia kata kalau dia termakan siang Ramadan, dia terlupa, dia termakan, walaupun 3 talam, batal ke tidak? Tidak batal. Berbeza dengan solat. Solat, kalau kita makan 3 pinggan, banyak tu kan? Kita solat, kalau makan banyak, batal. Maka sedikit tak batal. Tapi kalau puasa, tak kisah banyak ke sedikit, tak batal. Nampak? Beza dengan solat. Saya ulang balik. Dekat solat, kalau kita makan 3 pinggan, batal. Kalau makan sedikit, tak batal. Sedikit seperti 1 suap. Kalau puasa pula, tak kisah makan banyak atau sedikit, tak batal langsung walaupun kenyang, sangat-sangat kenyang. Tiba-tiba teringat, aku puasa ni, teruskan puasa. Apa beza antara keduanya? Kenapa dekat solat makan banyak batal? Ini kan lupa sahaja. Kenapa dekat solat, jika kita lupa, kita makan banyak batal? Tapi kalau dekat puasa, kita lupa, kita makan banyak tak batal? Ulama kata sebab dalam solat ada pergerakan-pergerakan yang ingatkan kita sedang solat, seperti rukuk, sujud. Sebab tu kalau makan banyak, lupa, lupa sahaja. Kalau makan banyak, batal. Tapi kalau sengaja makan, walaupun sedikit, batal lah. Ada pun dekat puasa, kenapa kalau kita lupa makan 3 talam tak batal? Sebab dekat puasa tak ada sebarang pergerakan yang ingatkan kita sedang puasa. Sebab tu tidak batal. Dan juga barang siapa yang gila pada siang Ramadan, gila walaupun seminit gila, lepas seminit sihat balik, batal puasanya dan tak perlu qada. Sebab gila ni bukan mukallaf. Gila tak akan dipersoalkan pada hari kiamat. Ada pun pitam, peksan, koma, sama. Pitam, peksan, koma. Kalau dia tidak pitam, peksan, koma sepanjang hari, contoh dia pitam, peksan, koma hanya 2 jam, sihat balik, maka sah puasa, teruskan puasa. Tapi kalau dia pitam, peksan, koma sepanjang hari, berarti daripada subuh sampai ke maghrib, dia pitam, peksan, koma, maka batal puasanya. Adakah kena qada atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Ada ulama Syafi'i kata kena qada, ada ulama Syafi'i kata tidak perlu qada. So boleh pilihlah. Dan itu yang boleh kita buat daurah kilat pada malam ini. Ringkasan dan sebenarnya sikit dah jelas. Dia kata
Tidak sahlah puasa 2 raya, Idul Fitri first raya dan Idul Adha first raya. Dan juga hari tasyrik. Apakah hari tasyrik? 11, 12, 13 Zulhijjah. Begitu juga sebahagian akhir, separuh akhir Syaban seperti sekarang. Sekarang ni kita dah masuk separuh akhir Syaban, maka tak boleh sudah kita puasa, tak boleh. Jangan ada yang tak pernah puasa 15 Syaban, suka-suka dia kata esok nak puasa dah, tak boleh. Kecuali kalau dia ikat dengan 15 Syaban. Contoh, 15 Syaban hari itu dia puasa, 16 puasa, 17 puasa, setiap hari sampai ke hari ini boleh puasa. Kalau dah batas sehari, esok tak boleh puasa dah. Atau jika dia nak puasa qada, maka sah. Nak puasa qada pada separuh akhir Syaban, sah. Atau dia nak puasa nazar. Contoh dia kata, kalau anak aku berjaya, maka aku akan bernazar untuk puasa 20 Syaban, maka sah. Ataupun dia ada wirid. Wirid apa? Wirid puasa Isnin Khamis. Memang adat dia akan puasa Isnin Khamis, maka boleh dia puasa Isnin Khamis pada separuh akhir Syaban. Nampak? Kenapa tak boleh? Selain Pak tak boleh. Sebarang puasa sunat tak boleh. Sebab Nabi kata mafhumnya, kalau sudah berlalu separuh Syaban, maka janganlah kalian berpuasa. Kalau puasa juga, maka hukumnya adalah haram, tidak sah. Okey, sampai sini untuk hari ini, insyaAllah. Ya. Ada satu inhaler tu, tak ada cair tu. Pakai ulangi inhaler. Macam mana? Saya tahu inhaler ada cair, tak tahu lah tak ada air. Ada. Allah. Dia macam macam Angin saja. Angin saja tu. Sejuk je bila dia. Saya rasa sejuk tu tak cair. Angin tu ada titisan cair sikit-sikit. Yang saya tahu inhaler semua sama. Biasanya ada yang tu kan. Tu ada air tu. Ada air. Yang angin tak tahu, saya tak pernah nampak. Allah ada orang lain macam tu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma najjina min 'adzabil qabr, Allahumma najjina min 'adzabi yaumil qiyamah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma yassir, Allahumma ansur muslimina fi Falastin. Allahumma rizqna bahum, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إليه وفيه سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الله أكبر
الحمد لله كثيرا سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم الظالم والأعلم وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب